siapa mula menulis laporan lah berkenaan dengan perkembangan kelas. Dan saya kira minggu yang ke-8 ni ialah minggu-minggu pertengahan semester lah, dan so you all memang akan agak orang kata agak kepenatan, agak serabut dengan banyak tugasan, banyak forum dan sebagainya lah kan, daripada macam-macam subjek lah yang anda ambil pada semester ini. So bertabahlah, okay, bertabahlah. Slowly lengkapkanlah tugasan-tugasan yang telah ditetapkan itu. Tetapi yang penting jaga kesihatan fizikal, jaga kesihatan mental anda. Okay. Boleh pertahan lagi lah, saya harap ya, generasi anda ini generasi yang tak pernah generasi online learning sahaja you all ni. Start daripada semester 1 kan you all ni? Ya, Doktor. Betul, Doktor. Okay. So adalah mungkin ada antara anda dekat sini yang mungkin semester 6, a few of you dekat dalam kelas ni lah ya. Ada yang semester 6, semester 7, semester 8 tu sempatlah datang ke UPSI. So yang lain ni kalau anda pelajar semester 2, biasanya anda memang tak pernah lagi lah belajar secara bersemuka di UPSI. Semuanya anda adalah generasi online learning. So saya harap anda kuatkan semangat lah untuk meneruskan pembelajaran. Okay, so dalam talian barulah ada 67 orang kan. So baru ada 67 orang ni, kita tunggu sebentar lah supaya at least ramai sikit lah sebelum saya mulakan kuliah. Okay, so sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain ini, okey, saya nak update lah dengan anda jadual pembentangan memandangkan 2 kali kuliah kita ditangguhkan. Makanya tempoh tarikh pembentangan telah pun berganjak dan saya telah kongsikan bersama dengan anda dalam WhatsApp group jadual pembentangan yang terkini. Okey, so anda boleh rujuklah jadual itu untuk kokoklah terlupa sebenarnya bila tarikh anda untuk membentang. Okey, so itu perkara yang kedua. Seterusnya ialah perkara yang ketiga, cuti mid semester anda ataupun cuti pertengahan semester anda akan bermula pada 20 Disember sehingga 26 Disember. Jadi termasuk bagi mereka di sini yang meraihkan cuti Christmas. Okey, Christmas anda akan sambut pada 25 Disember lah, hari Sabtu. Okey, so sebelum saya jangkakanlah dan saya rancanglah sebelum cuti mid-sem itu, kita akan lengkapkan 3 kali pembentangan lah. Okey, iaitu pembentangan hari ini berkenaan dengan topik pengurusan bilik pembelajaran, diikuti dengan 2 pembentangan pada minggu hadapan, iaitu pengurusan tingkah laku dan pengurusan penasihatan murid. So kita ada 3 pembentangan dan saya harap tidak ada sebarang event lagi lah yang boleh menyebabkan kelas kita ditangguhkan. Okey, so pada cuti pertengahan semester, iaitu pada tarikh 20 hingga 26 Disember tu, KPS 3014 tidak ada kelas. Okey, tidak ada kelas untuk KPS 3014. You all cuti kan, buat apa nak buat kelas kan walaupun kelas online. Okay, so tak nak dah lah tanya dalam grup, ada kelas tak masa cuti mid-sem? Tak ada. Okay, jawapannya untuk KPS 3014 tidak ada. Untuk kursus lain itu saya tak tahulah. Itu terpulang kepada pensyarah anda. Okay. Saya cekik air liur pula saya. Okay. Seterusnya ialah anda boleh mula, saya sudah tanda 2 forum anda. Saya sudah masukkan 3 forum ya dekat dalam My Guru. 2 forum telah pun tamat tempoh, manakala 1 forum masih lagi berjalan. Okey, forum yang ketiga yang berkaitan dengan pengurusan sumber. Okey, sebab saya batalkan kelas sebanyak 2 kali kan, so saya gantikan dengan forum berkenaan dengan pengurusan sumber, itu masih lagi ongoing, belum ditutup. So anda boleh jawablah dekat situ. Walau bagaimanapun, untuk 2 forum sebelum itu, saya telah pun tutup, dah capai dia punya tempoh matang dia. So, telah pun ditutup dan saya telah bagi markah. Okey, anda boleh buka anda punya Unisys untuk semak markah forum anda. Markah anda untuk 2 forum itu. 1 forum ialah, markah penuhnya ialah 4 markah. So, kalau 2 forum, markah penuhnya ialah 8 markah. So anda boleh buka Unisys, anda boleh tengok markah anda untuk 2 forum. So kalau anda dapat 8 markah tu, maksudnya itu dah markah penuh lah tu. Okey.
So kalau anda dapat 6, anda dapat 4, maksudnya adalah tu jawapan anda yang tak begitu macam, maksud saya mungkin anda repeat sahaja jawapan, mungkin anda adalah yang tak kena dengan jawapan anda itu, yang tak dapat markah penuh ataupun tak cukup anda respon. Anda mungkin hanya respon kepada saya tapi anda tak respon kepada rakan-rakan. Okey, dan kalau yang dapat kosong itu maksudnya anda memang tak respon apa-apalah kepada 2 forum yang saya bagi. Okey, so saya harap bagi beberapa orang yang dapat kosong itu, mohon alert lah mohon alert dan jawablah forum, beri respon kepada saya dan juga kepada rakan-rakan supaya anda tak kekal kosong sampai ke habis forum yang lain lah. Okey, so boleh semak di Unisys. Okey, so pada awal kursus ini, semasa taklimat saya kata kelas kita ni akan ada 5 forum. Saya dah bagi 3 forum. So ada lagi baki 2 forum. So 2 forum tu saya akan masukkan selepas cuti midterm lah, kita sambung dengan 2 forum yang lain. Okey, so sebelum cuti midterm ni anda fokus kepada settlekan forum anda yang ketiga itu sahaja. Okey. Okey, itu berkenaan dengan kelas kita. So, sementara kita tunggu beberapa orang lagi rakan kita ni belum masuk, tolong panggil ya. Okey, apa dia isu yang berkaitan dengan pendidikan lah dalam 2-3 minggu ni yang berkenaan dengan isu-isu pendidikan yang mungkin anda jumpa di Facebook, yang mungkin anda jumpa di Twitter dan sebagainya. Apa ya? Dah 2 kali kelas cancel ni, nak tahu juga you all ni alert ke tak dengan isu-isu pendidikan? Apa dia? Yang boleh dikongsikan dan dibincangkan secara ringkas sebentar sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain masuk? Selamat pagi, Doktor. Ya, Jimmy. Oh, saya dengar suara pun saya tahu itu suara Jimmy. Okey. Ada isu tu, Doktor, berkenaan dengan sejumlah besar pelajar yang berhenti sekolah akibat pandemik ni. Yes, Yang very jadi good. isu semua. Okey, very good, Jimmy. Okey, sejumlah besar yang berhenti sekolah bermula daripada pandemik inilah. Sejak pandemik, berapa puluh ribu tu kan yang berhenti sekolah. So, kalau kita nak bercakap dari sudut sosiologi ya, ialah sesuatu yang sangat membimbangkan. Kenapa mereka berhenti sekolah, kan? Kenapa mereka berhenti sekolah? Adakah selepas itu mereka bekerja? Ataupun kalau yang perempuan, adakah selepas itu mereka terus berkahwin? Kan? Kalau yang berkahwin itu bermaksud, kalau berhenti sekolah, katakanlah pelajar itu berumur 15 atau 16 tahun dan selepas itu dia berkahwin. Okey, maksudnya dia berkahwin dengan izin, orang kata dengan izin majlis agama, dengan izin, itulah sebab dia berada di bawah umur 18 tahun kan. So dengan this generasi ataupun this young parents or young mothers, young fathers ini, adakah akan, orang kata, akan cycle itu akan duk pusing macam tu lah. Maksud saya dekat sini, kalaulah mereka yang berhenti sekolah itu, kalau kita tengok dengan detail lah data mereka kan, kita boleh tengok mereka itu datang daripada keluarga yang macam mana. Kan, the vicious cycle of kemiskinan. Okay, kitaran kemiskinan yang agak kejam lah maksudnya kan. Okay, so berhenti sekolah and then berkahwin, ada anak, and then anak itu pula akan meneruskan kehidupan, meneruskan cara hidup yang sama macam parents, yang sama macam datuk, nenek dan sebagainya. That's what we call the vicious cycle. So, untuk negara kita yang develop lah kan, negara yang sedang membangun ini, jumlah pelajar yang berhenti sekolah yang agak ramai itu sebenarnya agak membimbangkan. Okey, so ialah satu isu yang perlu dikaji. Itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah berkait juga dengan pandemik ni, ialah sekarang ni kita fokus on generasi yang kita panggil sebagai the lost generation. Generasi yang hilang. The lost generation. Siapa the lost generation itu? Mereka ialah murid-murid dekat sekolah sekarang ini yang bila pandemik ni mereka tak pergi ke sekolah, mereka lebih banyak online learning. Itu pun sebelum bermulanya online learning ataupun PDPR secara sistematik ini, boleh dikatakan kelas tak ada, apa tak ada, semua tu kan. So
mereka ini jadi menghasilkan satu generasi yang yelah, kita kena akuilah kadang pembelajaran dalam talian ini pun macam tak adalah. Yelah, mungkin keberkesanan dia 50% kalau nak capai muka. Tak sama macam pembelajaran bersemuka dalam bilik darjah. So, the lost generation ni dibimbangi adalah dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran, penguasaan kemahiran komunikasi generation. Dirujuk sebagai the learning debt. Okay, generasi yang ada hutang pembelajaran. Kenapa hutang pembelajaran? Sebab mereka itu tak sekolah. Bukan tak sekolah, maksudnya disebabkan oleh pandemik, mereka itu tak, mereka punya pembelajaran terganggu, tak smooth macam kakak-kakak dan abang-abang sebelum ini. Okay, jadi itu menyebabkan kita ada istilah the lost generation dan juga the learning debt. Itu kalau kita bercakap mengenai istilah itu, dua istilah itu dikaitkan dengan pelajar sekolah. Okey, pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah. Dan bagaimana pula dengan diri anda sendiri kan? Anda juga adalah generasi yang macam saya cakap, tak pernah lagi masuk ke universiti, tapi tak pernah lagi belajar secara bersemuka. Kan? Adakah anda juga boleh dikategorikan sebagai the lost generation ataupun adakah juga berlaku hutang pembelajaran itu dengan generasi anda ini, the learning debt? Okey, bagaimana pula nanti anda bila dah habis pandemik ni, anda pun dah habis degree kan semua and then nak cari kerja, adakah skill anda sama dengan skill orang mereka yang belajar secara bersemuka ini? Okey, adakah dari segi penguasaan pengetahuan boleh ke tak? Kan? Sama ke tak? Kita bimbanglah akan jadi satu masa nanti akan jadi satu diskriminasi, satu orang kata macam you all nanti you all nak cari kerja kan, macam orang tanya, maybe the prospect majikan dia tanya, you all ni dari generasi mana ya? Dari masa pandemik dulu yang online PDPR tu kan, semua tu kan online learning. Dia jadi macam second class lah. Macam orang macam mempertikaikan you punya keupayaan, you punya skill, benda macam itu. Tetapi jangan rasa macam rendah diri, jangan rasa tak bagus ke apa, tidak. Sebab apa yang membezakan kekuatan you all yang belajar online ni ialah yang pertama fokus. Yang kedua ialah you all yang belajar online ini lebih independen. Independen dari segi nak cari maklumat, nak cari bahan. Okay, you all lebih independen. You all punya digital skill saya yakin lebih hebat daripada yang kelas bersemuka ini, yang generasi-generasi kakak dengan abang ini. Okay, so jangan rasa down, jangan rasa macam tak tahu apa-apa semua tu kan, didiskriminasi ke apa, tidak. Sebab setiap perkara yang berlaku tu ada hikmahnya kan. Okay, so cari kekuatan anda. Kekuatan anda ada. Kekuatan anda ialah yang pertama boleh berada dalam kelas selama 2 jam. Even ada kelas online yang dibuat 3-4 jam pun kan. And then banyak, you punya skill digital sangat bagus. Saya yakin itu. Okay, so cari kekuatan anda dan jangan mudah patah semangat. Jangan mudah mengalah. Okay, jangan masukkan diri anda dalam kumpulan yang kita panggil generasi yang hilang ini, the lost generation. Okay, anda belajar keupayaan dan kemahiran anda, saya yakin mungkin tak sama dengan belajar secara bersemuka tetapi setara. Okay, so jangan takutlah yang itu. Okay, ada lagi isu yang lain? Ya, betul Muhammad Nasrul Amin, disebabkan oleh mak ayah hilang punca pendapatan. Kematian ibu bapa yang mengejut, maybe disebabkan oleh pandemik juga menyebabkan hilang pendapatan tu tiba-tiba. We are not prepared. Tiba-tiba hilang mak ayah, kan? Ada seorang anak lelaki tu kan, kanak-kanak lelaki itu memang mak ayah dia meninggal terus, memang meninggal due to pandemic dan abang dan kakak dia pun antara yang
tak silap saya lah meninggal juga, so dia dengan adik dia je yang tinggal. So kita boleh bayangkan tak nasib orang-orang macam ni. Because we are not, kita tak ready untuk pandemik yang tiba-tiba berlaku. Kan? Okay, so banyak keluarga yang terkesan dan at one point perlu membantu ibu bapa untuk mencari pendapatan. Okay, so kita harap pandemik ini cepat berakhir ataupun tak berakhir pun at least dia dapat dikawal lah supaya kita dapat memberikan keadilan lah kepada this lost generation. Okey, pelajar lebih lantang bersuara menegur guru dengan bahasa yang kurang sopan di WhatsApp. Itu biasa kan. Pelajar lebih lantang bersuara menegur guru kan. Macam-macam lah. Macam you all pun ada opsi confession kan. Tak puas hati dengan lecturer, pergi tulis dekat opsi confession. Okay, so belajar lebih lantang bersuara menegur guru ni pun satu isu jugalah kan. Makin lama makin lantang. Kita kata adab itu. Tetapi it's 50-50 lah. Bagi saya communication ni 50-50, 50-50. Kadang kan yang induce pelajar bercakap macam tu cikgunya pun atau pensyarahnya pun macam tu juga kan. So communication ni dia macam ni. Sebab later on you apa akan jadi guru juga kan. Akan jadi pendidik juga. Dia macam ni. Kita layan orang sebagaimana kita nak orang layan kita. Kan? Kita bercakap elok-elok dengan pelajar kita supaya pelajar kita juga akan bercakap elok-elok dengan kita. Kan? Role model. Pendidik, lecturer ataupun guru sebagai model. Kan? Bila kita bercakap elok-elok, menaik elok-elok kan, kita memodelkan, menunjukkan kepada pelajar kita, okay, this is how you should bercakap dengan orang. Ini sepatutnya cara awak bercakap dengan orang. Ini sepatutnya cara awak WhatsApp orang. Ini sepatutnya cara awak berkomunikasi, menulis email dengan orang. Okay, so komunikasi antara dua pihak ini dia 50-50. Bukan hanya salah pelajar, tetapi kadang-kadang yang induce respon itu juga adalah dari pihak lecturer ataupun guru. Dan begitu juga kalau yang dekat Twitter tu kan kita tengok macam banyak viralkan kan, pelajar-pelajar universiti viralkan komunikasi dia, chat dia dengan lecturer kan, semua tu kan. Kadang yang ditunjukkan itu boleh jadi hanya separuh screenshot itu sahaja, tetapi could be yang membuatkan pensyarah ataupun guru itu sendiri dah macam orang kata menegur itu ataupun menjadi cynical teguran itu disebabkan oleh sikap pelajar itu sebelum itu lagi kan, banyak sangat alasan ke, selalu sangat kerap ponteng kelas ke apa ke kan, sampai lecturer ataupun guru pun dah naik muak kan. So dia sekali je lecturer ataupun guru itu meletup, part itulah yang di screenshot dan diviralkan di Twitter. Benda-benda macam tu pun boleh jadi juga. Okay, so ada beberapa lagi lah isunya macam intake ke SBP ke MRSM kan, dalam 2 minggu lepas saat saya isu ini orang timbulkan. Ini yang saya baca di Twitter lah kan, macam intake ke SBP dan juga MRSM ni yang macam banyak diberikan juga kepada T20, isu mengenai kota pengetua lah, kota guru lah untuk masukkan anak-anak ke MRSM dan juga SBP kan. Benda-benda macam tu pun mungkin boleh pihak yang berwajib itu boleh nilai semula lah mengenai kemasukan itu dan pemilihan. Okey, dan yang bila saya buka Twitter pagi ni ada pula isu yang pusat tuition tu, MC Plus kan hari ini. Okey, MC Plus, tuition MC Plus tu kan yang ada salah seorang tenaga pengajarnya lah. Okey, yang could be bergurau, could be nak mesra, tapi dia panggil, dia bahasakan diri dia sebagai abah. Kan? One of the teacher, okay, salah seorang teacher dalam MC Plus itu, tuition itu, dia membahasakan diri dia sebagai abah. Dan ia meletup dekat Twitter lah sebab katanya macam adakah ada isu grooming pelajar dia dan sebagainya.
Okay, so masih lagi panas hari ini kalau kita tengok trending ya, dekat trending di Twitter dekat Malaysia lah kan. Okay, mengenai isu apa situation itu. Okay, so ini pun satu pesanan jugalah kepada anda. Mungkin anda, terutama sekarang mungkin lelaki ke perempuan ke, nanti later on anda akan jadi guru. Kadang-kadang apa yang kita tuturkan, apa yang kita ucapkan, perlakuan kita, gurauan kita, dia sebenarnya untuk bergurau lah. Okay, kita anggap ya sebenarnya untuk bergurau. Tetapi kita tak pasti penerimaan pelajar kita itu adakah kita katakan bergurau, tapi adakah dia anggap itu sebagai bergurau. Okay, so agak risaulah bab kata Imran tu kan. Risau ni kan. Jimmy pun kata semakin risau. Ejaan Jimmy pun dah tukar jadi ejaan Imran juga ni. G-H-I-S-A-U. Jangan sampai cikgu bahasa Melayu awak risau tengok awak, Jimmy. Okay. Dan Muhammad Nasrul Amin, satu lagi isu berkaitan dengan guru terkejut pelajar conteng kertas jawapan. Not simply conteng tapi dia tulis macam dia macam tak tahu apa-apa pun nak jawab. Itu yang kita panggil the lost generation ataupun the learning debt itu. Kita risaulah. Okay. Okay, so penat dah saya membebel ni. Okay, so hari ni saya teruskanlah dengan kuliah kita. Dah ada lagi 6 orang tak masuk. Okay, saya harap mereka dapat masuklah sepanjang saya buat kuliah ini. Okay, so kita teruskan hari ini. So nota berkenaan dengan pengurusan bilik pembelajaran telah pun saya masukkan dekat dalam bahagian learning material My Guru. Okay, manakala untuk kelas ni, kalau anda lihat nota itu agak, dia lebih mendalam, nota yang saya kongsikan bersama dengan anda dalam My Guru. Tetapi untuk pengajaran saya dalam kelas ini, untuk pengajaran saya dalam kelas ini, saya ringkaskan nota itu. Okay, dia jadi pendek sikit lah. Tetapi kalau anda nak tahu yang lebih detail, kena tengok nota dekat My Guru lah. Okay, anytime, anywhere, awak boleh download lah nota itu dan baca. Okay, saya teruskan dengan KPS. Tajuk hari ini ialah pengurusan bilik pembelajaran. Ini sekadar intro kepada pembentangan yang kita akan dengar sebentar. Nantilah. Okay, so ini ialah bilik darjah. Beberapa minggu lepas kita dah dengar pembentangan daripada kumpulan yang menguruskan bilik darjah. Okey, di sekolah selain daripada pelajar kita belajar dalam bilik darjah, selain daripada belajar dalam bilik darjah mereka masing-masing, pembelajaran juga boleh berlaku di bilik-bilik yang saya senaraikan dekat sinilah. Makmal komputer pun boleh. Kita boleh belajar dekat makmal komputer. Kita boleh belajar dalam bilik media atau bilik tayang. Even perpustakaan pun kita boleh belajar. Kita boleh belajar dekat makmal sains. Kalau untuk subjek sains, kita akan pergi belajar dekat makmal sains. Sekarang orang tak macam subjek sains kita tak belajar dalam bilik darjah lah. Kita akan belajar dekat dalam makmal. Begitu juga dengan bengkel KH ataupun sekarang bengkel RBT. Kalau kita belajar seni, kita pergi dekat bilik seni. Kalau kita belajar muzik, kalau kita akan belajar dekat bilik muzik. Okey, manakala daripada 8 petak 4 segi yang saya tunjukkan senarai bilik-bilik pembelajaran yang ada dekat sekolah ini, saya warnakan 3 bilik. Iaitu makmal komputer, bilik media dan juga perpustakaan. Ketiga-tiga bilik ini saya warnakan hijau sebab selain daripada berfungsi sebagai bilik darjah, bilik pembelajaran, 3 bilik ini juga kita panggil juga sebagai bilik sumber. Ingat balik yang pembentangan 2 minggu lepas kan berkenaan dengan bilik sumber. So 3 bilik ini, makmal komputer, bilik media dan juga perpustakaan, mereka ketiga-tiganya adalah bilik pembelajaran dan pada masa yang sama, mereka juga berfungsi sebagai bilik sumber. Ini adalah bilik-bilik pembelajaran yang akan ada di mana-mana sekolah. Sekolah besar ke, sekolah kecil ke, sekolah lama ke, sekolah baru ke, memang inilah dia bilik-bilik yang akan ada. Walau bagaimanapun, sekiranya anda mengajar di sekolah yang lebih besar, sekolah baru. Bila saya sebut sekolah baru, maksudnya sekolah yang dibina pada tahun 2000 dan ke atas. Itu adalah sekolah baru. So kalau anda mengajar dekat sekolah-sekolah baru yang biasanya lebih besar, kita selain daripada 8 bilik asas ini, bilik pembelajaran asas ini, kita juga ada bilik-bilik lain.
yang berfungsi untuk sebagai bilik pembelajaran juga. Okey, bilik matematik, bilik sejarah, bilik geografi, bilik pendidikan Islam, bilik bahasa Melayu, ikut subjek yang kita ada dekat sekolah itu. Okey, so semua ini adalah bilik pembelajaran. Okey, semua ini adalah bilik pembelajaran. Jadi nanti kalau anda posting ke sekolah, anda jadi guru, anda boleh dilantik sebagai penyelaras kepada bilik-bilik ini. Okey, anda boleh dilantik sebagai penyelaras kepada bilik-bilik ini. Okey, ini adalah organisasi pengurusan. Okey, makmal, bengkel, studio dan juga bilik pembelajaran. Saya tambahkan sedikitlah ya. Ayuh, okey. Nak kena edit sikit dekat sini, nak kena tambah sikit. Okey, bilik pembelajaran yang lain. Okey, so ini adalah carta organisasinya. So contohnya kalau macam kita ambil, kalau ketua bidang sains dan matematik, di bawahnya ada, mereka kena uruskan makmal sains lah. Dekat sekolah kita akan ada makmal sains tulen, 3 tu, fizik, kimia, bio. Makmal sains paduan, sains bersepadu. Okey, so setiap makmal tu ada cikgu dia masing-masing yang akan menguruskan. Okey, begitu juga dengan kalau anda adalah cikgu bahasa contohnya, kita ada bilik bahasa Melayu, bilik bahasa Inggeris, bilik bahasa Mandarin, kan? Okey, so setiap subjek tu ada bilik-bilik dia sendiri. So setiap bilik itu anda akan dilantik sebagai penyelarasnya. Okey, begitu juga dengan bilik-bilik yang lain. Okey, so selain daripada guru mata pelajaran, okey, anda akan dibantu oleh kaki tangan sokongan. Okey, kalau anda dilantik sebagai guru yang menguruskan makmal sains, akan ada pembantu makmal lah. Okey, kaki tangan sokongan. Pembantu makmal akan membantu anda. Okey, tetapi sekiranya anda dilantik untuk menyelaras bilik pembelajaran, macam bilik bahasa Melayu, bilik sejarah, itu tidak ada kaki tangan sokongan lah. Okey, kaki tangan sokongan ni dia akan membantu anda untuk menyelaraskan makmal, bengkel dan studio. Tetapi kalau bilik pembelajaran, kita tidak ada kaki tangan sokongan sebab bilik-bilik pembelajaran macam bilik matematik, bilik geografi, bilik sejarah tu dia lebih kecil. Dia lebih kecil. Okey, jadi kita tak perlukan, tidak diberikan kaki tangan sokongan untuk membantu anda. Biasanya bilik pembelajaran ni satu bilik darjah je kot, saiz dia lebih kurang satu bilik darjah. Kecil lah compare tu makmal, bengkel ataupun studio. Okey, so apa tujuan ataupun fungsi bilik pembelajaran di sekolah menengah ini? Okey, of course lah untuk PDPC. Okay, macam saya cakap tadi, kalau untuk subjek sains, kita tak belajar dalam kelas lah, kita pergi belajar dekat makmal sains. Kalau kita ada sesetengah subjek tu, dia belajar dekat komputer, makmal komputer. Okey, kalau selain daripada PDPC, boleh juga berlakunya amali. Okey, amali untuk sains, bengkel kan, kalau anda ambil MPV masakan, anda belajar memasak dekat masakan dan sebagainya. Okay. So selain daripada itu boleh berlaku bilik aktiviti co-curriculum. Okay, dekat sekolah kita ada persatuan kan, persatuan sejarah contohnya, okay, persatuan sains, persatuan matematik. So aktiviti co-curriculum, aktiviti persatuan itu boleh dibuat di bilik-bilik mata pelajaran ini. Okey, selain daripada itu boleh berlaku juga extra curriculum. Okey, extra curriculum ni contohlah anda kalau pelajar tu dia sekumpulan pelajar dia masuk choral speaking contohnya. Okey, extra curriculum. So dia boleh berlatih di bilik pembelajaran. Could be bilik bahasa Inggeris ke, tempat untuk dia berlatih. Okey, ataupun katakanlah ada pelajar-pelajar anda yang masuk debat atau pidato. Okey, so boleh berlaku, latihan-latihan itu boleh dibuat di bilik-bilik pembelajaran. Selain daripada itu, okey, bilik pembelajaran ni boleh jadi juga bilik sumber dan juga pameran. So alat-alat bantu mengajar semua kita letak dalam bilik pembelajaran. Okey, kemudian ada sesetengah sekolah dia jadikan bilik pembelajaran itu sebagai bilik operasi panitia. Okey, kalau anda guru panitia, okey, anda
kalau sekolah anda itu besarlah bilik pembelajaran dia kan. Contohnya anda ialah guru panitia bahasa Melayu. So, meja anda bukan dekat bilik guru, tetapi meja anda di bilik bahasa Melayu. Okey? Ada setengah sekolah, dia letak semua cikgu dekat bilik guru. Okey, tapi kalau ada setengah sekolah, kalau bilik guru dia lebih kecil, so dia akan jadikan sesetengah guru panitia ataupun guru kanan itu bilik dia di bilik mata pelajaran. Dia tak duduk dekat bilik guru. Okey, so ini adalah contoh. Ini adalah bilik matematik dekat sekolah. Bilik matematik ni agak besar ya. Ini boleh jadi bilik kelas jugalah. Maksudnya boleh berlaku PDPC dekat dalam bilik matematik ini. Okey, kalau anda selalu duk mengajar matematik dalam bilik darjah je kan, rasa macam boring lah kan. Sekali-sekala nak juga bawa pelajar anda keluar daripada bilik darjah, so boleh pergi ke bilik matematik untuk belajar. Okey. Kemudian ini adalah bilik bahasa Melayu. Okey, bilik bahasa Melayu ni kecil ya. Saya tak tunjukkan kepada anda gambar dari hadapan. Tapi dia macam sangat kecil. Ini lebih kecil daripada bilik darjah ni. Okey, so kalau untuk bilik yang kecil, bilik pembelajaran yang kecil macam ini, untuk berlakunya PDPC agak sukarlah sebab kecil, sempit, so memang tak boleh berlaku PDPC. Jadinya dia punya fungsi akan lebih kepada untuk persatuan ataupun untuk aktiviti ekstra kurikulum. Okey, setiap sekolah ni dia tak sama tau. Ada setengah sekolah even tak ada pun bilik-bilik mata pelajaran ni sebab tak cukup ruang. Okey, tak cukup ruang. Okey, tapi kalau sekolah tu besar dia akan ada semua bilik-bilik ni. Dependlah kepada sekolah. Okey, ini science lab. Macam biasalah ini science lab dan ini adalah suasana dekat dalam bilik ataupun makmal sains. Ini makmal apa ni agak-agak? Ini makmal sains apa? Kimia, doktor. Kimia. Kenapa ya sebabnya? Ada cerobong asap yang belakang sekali. Okey, ada kebut wasap. Ini makmal kimia. Selain daripada itu, kalau anda tengok dekat sini, ini dekat aras paling bawah. So, kalau makmal, okey, dia macam ni. Semua makmal sepatutnya berada di aras bawah. Semua makmal sains perlu berada di aras bawah. Okey, walau bagaimanapun, sekiranya sekolah anda ruangnya kecil, menyebabkan bangunan makmal perlu bertingkat, maksudnya makmal sains, makmal yang perlu berada di bahagian bawah sekali ialah makmal kimia. Okey. Kalau perlu bertingkat, makmal yang perlu berada di bawah sekali ialah makmal kimia. Ini adalah panduan oleh KPM ya. Okey. So, makmal kimia perlu berada di bawah sekali, diikuti dengan makmal bio dan seterusnya makmal fizik dekat atas sekali. Okey, kalau perlu bertingkat. Tapi seelok-eloknya semua sekali dekat bawah. Okey? Sebab makmal sains ini yang pertama sekali antara tiga makmal itu, makmal kimia adalah yang paling kalau berlakunya kemalangan, jadi orang kata lebih berisiko berbanding makmal lain. Mungkin mudah berlaku kebakaran, mudah berlaku keracunan gas disebabkan oleh aktiviti eksperimen yang dibuatkan. So, bila dia berada di tingkat paling bawah, emergency tu kita boleh, maksudnya kita boleh cepat tindakan kecemasan itu, rawatan kecemasan itu boleh cepat dilakukan. Okey, so itu adalah panduan KPM. Perlu diikuti tetapi dia tengok keadaan sekolah lah. Okay, kalau sekolah tu sempit, memang kena bertingkat, memang kena letak ikut aturan yang saya cakap itu tadilah. Okay, so ini adalah makmal kimia. Ini adalah biasalah ruang dalam bilik kimia. Ini adalah bengkel reka cipta. Okay, bengkel RC ataupun reka cipta. Okay, kemudian ini adalah bengkel pertukangan. Okey, bengkel pertukangan. Semua gambar yang saya ambil ini ialah gambar sekolah semasa fasa pandemik ya, baru-baru ni. Dia disebabkan itu, dia kemas ni. Okey, so bila masa pandemik hari tu, kan pelajar PDPR kan. Okey, jadi macam guru-guru ni mengambil peluang di mana
tiada pelajar berada di sekolah itu untuk mengemas-ngemaslah sedikit bengkel-bengkel ni. Okey, so ini adalah bengkel pertukangan. Okey, bengkel pertukangan. Ini adalah makmal masakan ataupun bengkel masakan. Ini untuk subjek vocational lah ya. Okey, dan ini adalah studio seni. Okey, kalau cuba bandingkan studio seni ini dengan studio seni sekolah anda kan. Okey, so studio seni ini di sekolah SMK Batu Kikir tak silap saya, di Negeri Sembilan. Okey, Batu Kikir ke? Tapi Negeri Sembilan lah, sekolah di Negeri Sembilan. Okey, studio seni ni awak nampak dia macam kemas cantik sebab ini adalah antara studio seni yang menang pertandingan lah, menang anugerah studio seni yang baik dan kemas lah. Okey, so dia sebab tu dia nampak macam besar, cantik, kemas berbanding this one. Ini adalah bilik seni. Okey, nampak kan bezanya? Saya tak tahu lah sekolah anda bilik ini ke ataupun bilik yang sebegini. Okey, tapi akan adalah studio seni ini ataupun bilik seni ini. Okey, kemudian ini satu lagi bilik seni. Okey, ini satu lagi bilik seni. Ini lebih luas lah daripada yang ini. Yang ini agak kecil. Okey, dan ini adalah ruang pameran dekat bilik seni. Okey, dalam bilik seni memang kena ada ya ruang pameran. Okey, so ini adalah contoh cadangan plan dan perabot bilik seni. Ini adalah panduan daripada KPM. Bagaimana sebab tu kita ada plan dan juga orang kata panduan daripada KPM bagaimana nak menguruskan setiap bilik pembelajaran itu. So, kalau kita nak hias ke, kita nak modify ke, kita tak boleh simply ikut kreativiti kita ya. Kita kena tengok juga panduan-panduan daripada KPM. Okay, so basically ini adalah tugas anda. 5 tugas anda sekiranya anda dilantik menguruskan bilik-bilik pembelajaran ini. Okay, ada 5 tugas anda. Yang pertama dari segi PTPC, kemudian anda juga kena menguruskan inventory dan stok, nak beli barang ke. Kalau anda adalah guru seni, anda dilantik menguruskan studio ataupun bilik seni, so anda kena beli barang, anda kena uruskan stok, uruskan inventory, record simpanan dan sebagainya. Okey, anda juga perlu mengenal pasti penyelenggaraan. Okey, kerusi patah, kerusi rosak, meja patah, kan? So penyelenggaraan anda juga perlu tahulah, ambil tahu. Dari segi keselamatan bilik-bilik yang anda uruskan pun kena ambil tahu. Kemudian dari segi of course lah kebersihan dan keceriaan. Ini adalah 5 bidang tugas guru sebagai pengurus bilik pembelajaran. Okey, anda akan dibantu oleh kaki tangan, sokonganlah. Okey, pembantu bengkel, pembantu studio, pembantu makmal. Anda akan bekerja bersama-sama dengan mereka lah. Okey. Okey, ini adalah the details lah mengenai kalau bidang tugas yang pertama iaitu pembelajaran dan pemudacaraan. Ini adalah antara apa yang anda perlu uruskan. Anda kena sediakan jadual dan rekod penggunaan. Kalau anda menguruskan makmal sains, so anda kena tahu, okey, hari ni hari Isnin, kelas mana yang akan masuk? Esok hari Selasa, pukul waktu pagi kelas mana yang masuk? Petang kelas mana yang masuk? Walaupun anda tak mengajar kelas-kelas tu, tapi anda menjaga dan menguruskan makmal itu, anda kena tahu. Okey, anda kena sediakan jadual. Jadual ni perlu ditampal di pintu depan. Okey. Kemudian anda juga kena kumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Okey, perlu ada papan maklumat berkaitan mata pelajaran. Anda jaga bengkel contohnya. So anda kena papan maklumat anda kena update lah papan maklumat berkaitan dengan bengkel itu. Kemudian ada sudut pameran, ada poster. Anda boleh buat sendiri poster, anda boleh bayar orang untuk buat poster, tapi poster kena ada. Poster berkaitan dengan mata pelajaran anda lah. Kena tampal lah dekat bilik-bilik yang anda uruskan itu. Okey, dan anda juga kena jaga store dan juga bilik persediaan lah. Okey.
Dari segi inventory, okay, macam saya cakap tadi, kalau anda dilantik sebagai pengurus bilik pembelajaran, anda memang kena beli bahan, kena beli peralatan ikut peruntukan. Peruntukan yang KPM berikan kepada anda. Kita panggil PCG, ikut duit PCG. Okay, nak beli radar smartmal contohnya, anda kena tahulah, nak beli pewarna, nak beli cat, nak beli berus lukisan, macam-macam. Anda kena tahu peruntukan mana. Okay, dan perancangan pembelian perlu dibuat at least 3 bulan terakhir pada setiap tahun. Dalam bulan 11 guru akan tengok dan stok, beli apa yang tidak perlu dibeli. Okay, so anda bukan buat kerja seorang-seorang lah, anda akan bekerja bersama dengan guru-guru yang sama bidang dengan anda dekat sekolah nanti. Okay, so meeting 3 bulan terakhir, biasanya bulan 10 lah, 10 macam tu sibuk ni, macam-macam meeting sebab kita nak tengok bajet kan, peruntukan yang diberikan oleh KPM dah habis guna ke belum habis guna. Kalau tak habis lagi, okey, nak beli apa? Okay, nak beli tu pula apa dia? Bukan boleh simply sebarangan beli. Adakah ia satu keperluan? Okay, so itu kena seimbangkanlah keperluan dan juga peruntukan. Apa yang boleh dibeli, apa yang tak boleh dibeli. Mengajar rasa panas je kan dekat dalam bilik komputer contohnya kan. Kita macam nak tukar aircon lah, tapi boleh ke tukar aircon? Boleh ke beli aircon? Okay, jangan sampai terbeli alat ataupun bahan yang tidak dibenarkan untuk dibeli menggunakan peruntukan PCG. Naya awak nanti. Okay, so itu kena hati-hati. Dari segi penyelenggaraan, okay, macam saya cakap tadi lah, penyimpanan bahan, macam mana. Kita dah beli cat contohnya untuk sedia seni. Kita nak simpan macam mana. Okay, penyimpanan bahan dengan cara yang selamat boleh mengelakkan kerosakan awal. Bermaksud awak boleh jimatlah tak membazir. Okay, so nak simpan ada bilik khas ke tak nak simpan? Ada almari ke tak nak simpan? Rekod penyelenggaraan pun kena ada rekod. Okay, hari ni ada 3 kerusi patah. So apa nak buat dekat kerusi ini? Okay, macam yang sebelum ini, kelas sebelum ini saya cakap, kalau kerusi tu hak milik kerajaan Malaysia, don't simply rosak dan pergi campak dalam lubang dan pergi bakar. Okay, so kena ada rekod dan kena ada rekod kerosakan dan juga rekod baik boleh. Okay, kemudian dari segi keselamatan. Okay, ini yang paling penting. Pastikan dalam bilik anda, bilik yang anda jaga itu kena ada perabot yang sesuai. Kena ada ruang kerja yang selesa. Kena ada bersih, kena ada pengudaraan, pencahayaan. Okay, kalau anda uruskan bengkel, tempat pengendalian enjin, kena ada pengudaraan yang cukup. Tak boleh ada, sebab itu setiap kali habis satu subjek, okay, kena kemas. Kena kemas sebelum pelajar kelas lain masuk. Okay, kalau dekat bengkel tu, kalau anda posting dekat KV ya, kalau anda adalah pelajar FTV, anda posting dekat college vocational, lagi banyak dis bengkel ataupun makmal yang anda kena uruskan. Okay, so jangan ada tumpahan minyak, kan belajar pasal enjin ada minyak-minyak yang tumpah dekat lantai, tak boleh. Okay, sing tersumbat kan. Okay, tak kena itu perlu ada pergi tanya pembantu makmal, dia akan tahulah. Okey. Kemudian dekat semua bilik pembelajaran itu perlu ada papan tanda larangan bahaya yang jelas. Jaga keselamatan anda. Itu adalah statement yang wajib ada dekat mana-mana bilik pembelajaran.
Okay, first aid kit. First aid kit ni ada dan ubatnya pun adalah, bukan setakat kotaknya sahaja yang ada. Okay, ada kotak first aid kit, dekat dalamnya ada ubat-ubatan asas macam plaster, iodine, itu semua kena ada. Okay, kena ada dan tak orang kata apa tu, tak masih dalam tempoh lah, tak cecah due date dia lagi. Okay, jangan terkejut. Ada setengah sekolah kan kita buka first aid kit dia, tengok ubat-ubat tu semua dah habis tempoh. Okay, ubat-ubat tu dah habis tempoh. Itu awak kena hati-hatilah, jangan jadi macam itu. Perlu ada alat pemadam kebakaran. Okay, alat pemadam kebakaran yang sesuai. Kemudian kena ada peta laluan kecemasan. Kalau anda uruskan makmal-makmal ini, bengkel-bengkel ini, peta laluan kecemasan perlu ditampal di pintu. Perlu ada. Dekat pintu anda kena tampal jadual penggunaan, anda kena tampal peta laluan kecemasan. Okey, mesti ada. 4 perkara ini mesti ada, wajib ada dekat mana-mana bilik yang anda jaga. Terutama sekali bilik-bilik makmal, bengkel, studio. Makmal komputer. Benda macam tu kena ada. Okey, dan last sekali kebersihan dan keceriaan. Okey, hiasan yang sesuai dengan kegunaan bilik. Saya tunjukkan dekat sini, ini turutan dia. Jangan terlebih nak ceriakan bilik-bilik yang anda jaga sehingga mengabaikan keselamatan. Okey? Dekat bilik-bilik pembelajaran itu, utamakan keselamatan dahulu. Selepas itu kebersihan dan last sekali barulah keceriaan. Dan prinsip dia less is more. Kalau makmal tu, tak perlu nak letak lansir. Kalau sekiranya orang kata tak perlu pandai-pandai nak letak lansir dekat makmal, sebab yang penting adalah pengudaraan itu penting. Jangan sebab nak letak lansir sampai mengganggu pengudaraan. Tak boleh. Okay, so don't simply, jangan terbalik jadikan, oh yang pertama saya nak utamakan keceriaan, nak bagi bilik saya cantik dan sebagainya. Okay, tak salah, tetapi pastikan hiasan-hiasan yang anda pilih itu tidak akan mengganggu keselamatan pelajar. Okay, jangan gantung benda pelik-pelik dekat dalam makmal ataupun jangan gantung benda pelik-pelik dekat dalam bengkel. Ribbon tergantung je daripada siling, tergantung kan. So, elakkan. Less is more. Okay, keselamatan datang dahulu sebelum keceriaan. Tak guna nampak ceria, nampak banyak hiasan, tetapi sebaik sahaja pelajar kita masuk dalam bilik itu untuk belajar, kita meletakkan dia dalam keadaan berisiko berlakunya kecederaan. Oh, awak kalau pelajar cedera masa awak jaga, jenuhlah. Jenuhlah anda nak kena record semua-semua tekan dia, jadi tak best lah. Okay, kalau masa kita mengajar, masa subjek kita berlakunya kecederaan pelajar kita. Okay, so saya harap anda dapat sedikit sebanyak input asas lah mengenai bagaimana nak menguruskan bilik-bilik pembelajaran. Confirmnya, anda kalau posting nanti, confirm lah anda akan jaga salah satu bilik ini. Okay, yang saya boleh jamin anda akan jadi ialah anda akan jadi guru kelas dan anda boleh dilantik untuk menyelenggarakan, menguruskan bilik-bilik pembelajaran. Okay, jangan sampai anda burn out lah. Sebab saya baca komen-komen ataupun respons anda, majoriti daripada anda mengatakan berkenaan dengan isu guru burn out itu, salah satu respon anda adalah terlalu banyak tugas-tugas pengurusan di sekolah yang di luar daripada apa yang anda dilatih di universiti ini. Okay, so saya harap dengan melalui ataupun menjalani kursus ini, KPS ini, anda mendapat sedikit idea sebenarnya future anda dekat sekolah nanti macam mana. Okay, apa dia bidang tugas anda menyediakan diri anda. That is salah satu tugas yang anda memang kena buat dekat sekolah. Okay, so jangan terkejut bila anda belajar anda belajar ERT dekat UPSI, tapi bila pergi ke sekolah kena tengok stok, kena buat penyelenggaraan, kena buat rekod dan sebagainya. That is part and parcel of a teacher's life. Okay, itu adalah sebahagian daripada tugas guru dekat sekolah. Saya pun sangat berharap cikgu dekat sekolah ni mengajar je lah, tak payahlah buat benda yang lain. Okay, InsyaAllah satu hari kalau
Kalaulah jadi macam tu, kita bersyukur. Okay, kalaulah itu boleh dicapai, kita bersyukur. Tetapi for now, kita hadap dulu. Okay, for now, kita lalui dengan tenang dulu. Kita jalani dengan orang kata, kalau kita tak boleh ubah lagi keadaan itu dan kita adapt, kita tambah baik. Okay, so apa yang saya ceritakan dalam kelas ini adalah untuk persediaan anda so that bila anda pergi ke sekolah, anda tidak terlalu terkejut dengan tugas sebenarnya seorang guru. Okay, so itu sahaja daripada saya. Ada sebarang soalan ke? Berkenaan dengan pengurusan bilik? Okay, berkenaan dengan pengurusan bilik pembelajaran. Okay, saya baca chat dekat sini. Okay, Nasrul Amin sekolah mana ya? Mana dia Nasrul Amin? Nasrul Amin dia kata baru saya tahu ada makmal kimia, bio, fizik di sekolah lain. Sekolah saya ada makmal sains satu je, 3 in 1. Nasrul Amin sekolah agama negeri ke? Okay, sekolah menengah agama. Okay, so Muhammad Nasrul Amin, SMA, dia bukan bawah KPM. Dia adalah di bawah kerajaan negeri. Okay, kerajaan negeri ataupun Majlis Agama Islam Negeri, SMA. Okay, sekolah menengah agama. Sebab itu saya tak terkejut bila Nasrul Amin dia kata sekolah saya ada makmal sains satu sahaja. Okay, sebab saya pernah juga pergi observe praktikum. Guru-guru yang mengajar dekat sekolah menengah agama ini, bukan sekolah menengah kebangsaan agama, itu bawah KPM. Ini sekolah menengah agama di bawah seliaan kerajaan negeri. Okay, memang kita nak kata, sebab sekolah ni biasanya kecil lah dan macam yang Muhammad Nasrul Amin kongsikan ini, makmal sains ada satu sahaja. Okay, makmal sains ada satu sahaja. Bilik darjah dia pun taklah dari segi kemudahan lah, tak not to say secanggih sebab sekolah kita tak adalah canggih mana. Okay, tetapi tidaklah sebagus, selengkap. Okay, taklah selengkap bilik-bilik darjah dan juga bilik pembelajaran di SMKA. So, kita harap apa orang kata kualiti sekolah menengah agama ini akan dapat ditingkatkanlah dari semasa ke semasa supaya kualiti pembelajaran dan juga kemahiran yang dapat dibina oleh pelajar-pelajar daripada SMA ni setara dengan pelajar-pelajar daripada SMKA ataupun SMK di bawah KPM. Okey, tapi pastinya saya yakin kalau dah Muhammad Nasrul Amin pun boleh masuk UPSI, dia dari SMA tapi dia mampu masuk UPSI bersama dengan rakan-rakan daripada SMK, okey, ataupun SMKA dalam kelas ini bermaksud okey, Muhammad Nasrul Amin walaupun mungkin belajar dalam keadaan yang mungkin environment yang tidaklah selengkap pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan di SMKA, tetapi Nasrul Amin boleh overcome kekurangan itu dan dapat sama-sama masuk belajar bersama-sama dengan anda semua dekat dalam kelas ini. So, tahniah Muhammad Nasrul Amin. Okay, so ada soalan lain ke berkaitan dengan pengurusan bilik pembelajaran sebelum saya serahkan kepada kumpulan pembentangan? Okay, so kalau tidak ada, boleh kita teruskan dengan pembentangan kumpulan yang keempat. Mana dah jadual saya? Okay. Pembentangan kumpulan yang keempat iaitu pengurusan bilik pembelajaran. Okay, so saya harap kita akan dengar pembentangan, maksudnya jawapan-jawapan kepada soalan-soalan anda yang anda berikan kepada kumpulan 4 ini berkaitan dengan bilik pembelajaran. Okay, so saya harap kita akan dapat input yang lebih mendalam lah daripada berbanding intro yang saya berikan sebentar tadi. Okey, boleh saya serahkan kepada kumpulan 4 pengurusan bilik pembelajaran. Siapa yang ahlinya? Okey, Nur Aina. Saya silakan Nur Aina Munir, Maximilian Harold, Muhammad Azim Syahidan, Regina dan rakan-rakan lagi 4 orang rakan yang lain lah. Okey, so saya serahkan kepada Nur Aina. Kotak apa tu dekat atas almari tu Nur Aina? Almari. Dia macam rock macam mana tak tahu mak saya yang beli. Okey. Dipersilakan, saya serahkan kepada anda. Okey, mulakan. Terima kasih doktor.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Nur Aina binti Munir dan daripada kumpulan 4. Hari ini kumpulan 4 akan membentangkan tajuk pengurusan bilik pembelajaran. Macam yang kita dah janji last week, sebelum memulakan pembentangan ni, saya nak jemput Nasrul Amin untuk menyampaikan syair alu-aluan. Amin. Jelas. Jelas Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul Amin bin Muhammad Nizam daripada kumpulan 4 ingin membacakan sebuah syair pengumpanan seorang guru. Hayatilah. Guru umpama lautan luas, menghampar ilmu tidak terbatas. Kepada murid, guru berkias, ilmu dituntut, janganlah culas. Bagaikan lilin membakar diri, mendidik murid setiap hari. Tidak berkira, mencurah bakti, walaupun diri kadang dicaci. Baktimu guru tetap disanjung, walaupun beban guru menggunung. Tugas mulia tetap dikindung, membentuk murid akhlaknya santun. Jasamu guru tidak terkira, mendidik murid hingga berjaya. Susah dan senang harungi jua, tugas mulia mendidik bangsa. Semoga kita terus istiqomah mendidik anak bangsa. Ikhlaskan diri, sucikan hati. Sekian. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik murid hingga berdaya. Okay, terima kasih Nasrul. Seterusnya saya jemput Regina untuk mula membentangkan video pembentangan daripada grup 4. Kami record video siap-siap. Terima kasih. Hari ini kumpulan 4 akan membincangkan tajuk pengurusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Mereka merupakan senarai nama ahli kumpulan 4 dan hari ini kumpulan 4 akan membincangkan tajuk pengurusan bilik pembelajaran. Apa itu pengurusan bilik pembelajaran? Pengurusan bilik pembelajaran ini adalah satu strategi dan tindakan yang digunakan untuk mengekalkan peraturan bilik pembelajaran. Pengurusan bilik pembelajaran ini melibatkan proses perancangan, organisasi dan kawalan pelajar untuk memastikan suasana pembelajaran yang terkawal. Tadi saya bercakap pasal pengurusan bilik pembelajaran. Sekarang apa itu bilik pembelajaran? Bilik pembelajaran ini adalah tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. Seperti yang ada pada slide ini merupakan contoh-contoh bilik pembelajaran.
Antaranya ialah makmal sains, makmal komputer, bilik kemahiran hidup, bilik seni, dan perpustakaan. Tidak lupa juga bilik darjah tergolong dalam bilik pembelajaran. Baiklah, bilik-bilik ini digelar sebagai bilik pembelajaran kerana di sini murid-murid dapat mempelajari ilmu dengan menggunakan pelbagai cara dengan kemudahan yang tersedia. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kini juga telah menyatakan hasrat bagi mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia yang menyediakan kemahiran kritikal masa hadapan. Hal ini telah dinyatakan sendiri oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Muhammad Razim Majidin bagi melahirkan model insan negara yang mempunyai pendidikan holistik yang seimbang antara bidang akademik dan kemahiran teknikal. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Regina Nabita akan membentangkan objektif kajian dan juga perbincangan bahagian ancaman dan peluang. Baiklah, terdapat 5 objektif kajian kami. Yang pertama adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi keselesaan pelajar di dalam bilik pembelajaran. Yang kedua, mengkaji SOP yang perlu dipatuhi oleh pelajar sebelum memasuki bilik pembelajaran sewaktu endemik COVID-19. Yang ketiga pula, mengkaji kepentingan pengurusan bilik pembelajaran terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Dan keempat, mengenal pasti strategi-strategi yang berkesan serta kemahiran yang diperlukan dalam pengurusan bilik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti kesan-kesan atau implikasi yang boleh terjadi kepada murid maupun guru sekiranya perancangan pengurusan bilik pembelajaran tidak diambil serius atau tidak dilaksanakan. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kumpulan kami dengan bahagian metodologi. Metodologi terdapat 4 bahagian, yang mana bahagian pertama adalah pengenalan, bahagian kedua adalah reka bentuk kajian, bahagian ketiga adalah latar belakang responden kajian, dan bahagian yang keempat, yang mana yang terakhir dalam metodologi ini, iaitu bahagian teknik pengumpulan data. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, dalam bab ini, pengkaji menjelaskan secara ringkas tentang isi-isi yang terkandung seperti reka bentuk kajian, latar belakang responden kajian dan juga teknik pengumpulan data. Baiklah, menurut Kamus Dewan, metodologi merupakan sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kajian dan disiplin. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas dan terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Saya akan teruskan lagi pembentangan bahagian metodologi dengan reka bentuk kajian. Dalam menjalankan penyelidikan ini, pengkaji telah memilih kaedah penyelidikan yang berbentuk kualitatif. Kualitatif adalah kajian yang tidak akan dapat dijelaskan dengan data numerika, yang mana terdapat perkara-perkara tertentu yang memerlukan pemerhatian yang teliti daripada pengkaji. Baiklah, data kualitatif perlu dan diperoleh dengan cara kaedah temu bual dan melayari internet bagi memperoleh data yang lengkap. Kaedah-kaedah ini digunakan oleh pengkaji dalam menjalankan kajian pengurusan bilik pembelajaran. Oleh itu, kajian ini berjalan dengan lancar, sistematik dan memenuhi objektif yang dikehendaki. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Yusna Fahana binti Zain. Saya akan membentangkan bahagian latar belakang responden. Kumpulan kami telah memilih 2 orang responden dari Kolej Tingkatan 6 Pudu Jaya. Yang pertama ialah Puan Azia binti Ahmad. Beliau berpengalaman sebagai seorang guru selama 21 tahun. Bidang pengurusan beliau di sekolah ialah guru bimbingan dan kaunseling. Manakala seorang lelaki responden bernama Puan Azmaliza binti Ahmad. Beliau berpengalaman sebagai seorang guru selama 11 tahun. Bidang pengkhususan beliau di sekolah juga sama seperti Puan Azian, iaitu guru bimbingan dan kaunseling. Seterusnya, saya akan membentangkan teknik pengumpulan data. Kumpulan kami telah menggunakan 2 teknik, iaitu kaedah temu bual dan kaedah melayari internet. Dalam kaedah temu bual, kami telah membuat 2 orang responden yang mengajar di Kolej Tingkatan 6 Pudu Jaya.
Temu buat ini dijalankan menggunakan platform medium Google Meet. Temu buat ini juga dijalankan selama 30 minit. Kami mengutarakan beberapa soalan kepada responden berdasarkan objektif dalam tajuk kajian kami. Kaedah melayari internet pula, kami mencari beberapa maklumat dari sumber yang sahih berkenaan pengurusan bilik pembelajaran. Dan kami juga mencari beberapa contoh bapa bilik pembelajaran seperti makmal sains, makmal komputer dan bilik seni. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Izazul dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Kelly Peter Dupong dengan nomor kad metrik D2020209487. Saya akan meneruskan sesi pembentangan pada hari ini, yaitu mengenai hasil dapatan kajian yang telah kami peroleh. Faktor yang mempengaruhi keselesaan pelajar dalam bilik pembelajaran ialah yang pertama, pengudaraan. Di mana dalam sesuatu bilik pembelajaran, pengudaraan haruslah dalam keadaan baik, yaitu pergerakan udara keluar dan masuk berlaku. Hal ini demikian untuk mengelakkan para pelajar merasa lemas atau sesak nafas ataupun kurang selesa dalam bilik pembelajaran tertentu. Seterusnya ialah kesesuaian warna tema yang dipilih. Pemilihan warna yang cerah dan lembut mampu memberi kesan positif terhadap emosi para pelajar apabila berada dalam bilik pembelajaran tersebut. Yang ketiga ialah kelengkapan kemudahan yang disediakan dalam bilik pembelajaran tersebut. Contohnya teknologi moden seperti LCD, komputer serta peralatan khas yang diperlukan. Dengan adanya kemudahan peralatan ini, maka sesi PDP akan menjadi lebih menarik. Yang keempat ialah pencahayaan. Pencahayaan dalam bilik pembelajaran adalah amat penting dan haruslah dalam keadaan baik agar penglihatan serta tumpuan para pelajar tidak terganggu semasa sesi PDP. Yang kelima ialah keadaan terma, di mana suhu dalam sesebuah bilik pembelajaran itu haruslah tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Yang keenam ialah susun atur peralatan atau perabot. Susun atur peralatan atau perabot haruslah mematuhi aspek keselamatan dan tidak mengganggu pergerakan para pelajar, serta tidak mengganggu faktor pencahayaan atau pengudaraan dalam sesebuah bilik pembelajaran itu. Faktor yang terakhir ialah personality atau cara penyampaian guru tersebut dalam bilik pembelajaran. Seorang guru haruslah profesional, bersikap positif, optimistik dan sentiasa bersiap sedia sebelum memulakan sesi PDP agar sesi PDP dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, kemahiran berkomunikasi yang baik dalam diri guru itu adalah penting agar hubungan baik antara guru dan pelajar dapat dibentuk. Seterusnya, SOP yang perlu dipatuhi oleh pelajar sebelum memasuki bilik pembelajaran sewaktu endemik COVID-19. Sebelum memasuki kawasan sekolah, pelajar atau pihak sekolah haruslah mendaftar nama dan mengimbas suhu terlebih dahulu. Sekiranya suhu mencecah 37.5 darjah Celcius atau menunjukkan sebarang tanda atau gejala, maka individu tersebut tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan sekolah. Sewaktu berada di dalam kawasan sekolah, pelajar dinasihati atau pelajar haruslah mengamalkan penjagaan kebersihan dan kesihatan diri, seperti kerap mencuci tangan dengan air atau sanitizer. Seterusnya, pelajar wajib memakai pelitup muka semasa berada di sekolah. Sekiranya pelitup muka pelajar tersebut putus atau hilang, maka mereka boleh berjumpa dengan pihak bimbingan dan konseling atau mana-mana guru untuk mendapatkan pelitup muka yang baru. Selain itu, pelajar haruslah sentiasa mengamalkan penjarakan sosial, di mana jarak yang ditetapkan ialah 1 meter. Pelajar juga perlu mematuhi plan pergerakan yang telah disediakan oleh pihak sekolah demi mengelakkan penularan COVID-19. Seterusnya ialah kepentingan pengurusan bilik pembelajaran terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya bilik pembelajaran dapat diurus dengan baik,
maka suasana sesi PDP akan menjadi lebih positif, iaitu dapat menggalakkan tingkah laku pelajar yang sesuai di dalam bilik pembelajaran. Contohnya, pelajar akan lebih memberikan tumpuan terhadap apa yang disampaikan oleh guru dan dapat menyelesaikan segala latihan atau tugasan yang diberikan. Selain itu, pelajar juga akan lebih patuh pada arahan guru. Selain itu, guru dapat memberikan pengajaran yang terbaik di dalam bilik pembelajaran. Dengan bantuan kemudahan dan peralatan yang lengkap, guru dapat menerangkan sesuatu topik pembelajaran dengan lebih terperinci dan menarik. Hal ini dapat memudahkan para pelajar untuk lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, pengurusan bilik pembelajaran yang baik dapat meningkatkan motivasi pelajar dalam mempelajari. Hal ini demikian karena para pelajar menikmati segala kemudahan dan secepat pemahiran pelajar tertentu. Saya menyerahkan sesi pembentangan ini kepada rakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Izazo dan rakan-rakan. Pertama sekali, nama saya Muhammad Azim bin Syahidan. Untuk dapatan kajian yang keempat, antara aspek yang perlu dititik beratkan dalam strategi pengurusan bilik pembelajaran ialah guru perlu mempunyai kemahiran dalam menguruskan hal ehwal disiplin pelajar dengan menerapkan nilai murni dan sikap terpuji dalam diri pelajar. Hal ini kerana dengan wujudnya kemahiran tersebut, suasana bilik pembelajaran akan terasa lebih selamat dan mudah dikawal. Selain itu, kemahiran dalam mengendalikan aktiviti sepanjang sesi PDP juga diperlukan untuk menarik perhatian dan mengekalkan fokus pelajar terhadap sesi PDP dengan memanfaatkan kemudahan yang disediakan sebaik mungkin dengan sesi pengajaran yang dijalankan. Akhir sekali, kemahiran pembentukan interaksi tidak kurang pentingnya untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan positif seperti interaksi sehala, interaksi dua hala antara guru dan murid, murid dan murid, dan interaksi pelbagai hala antara guru, murid dan interaksi berkomputer. Antara implikasi yang boleh terjadi kepada murid maupun guru sekiranya perancangan pengurusan bilik pembelajaran tidak diambil serius atau tidak dilaksanakan ialah warga sekolah tidak dapat mewujudkan persekitaran psikososial yang sihat di dalam bilik darjah seperti mempunyai ciri-ciri suasana selesa dan mesra, bebas dari ancaman dan bahaya fizikal. Faktor yang memberi kesan kepada persekitaran psikososial yang sihat adalah melalui pendekatan, pengajaran, gaya kepimpinan, bentuk dan corak, interaksi yang guru ini tidak wujudkan di dalam bilik darjah. Jika persekitaran psikososial ini tidak dititik beratkan oleh guru, masalah disiplin mungkin akan berlaku dalam kalangan murid. Masalah disiplin pelajar yang semakin meningkat juga antara salah satu cabaran yang perlu ditempuh. Pengurusan bilik pembelajaran yang memerlukan persekitaran yang positif sekaligus memberikan keselesaan kepada para pelajar dan guru di dalam bilik pembelajaran tersebut. Pelajar yang bermasalah disiplin akan menyebabkan berlakunya gangguan terhadap guru dan pelajar yang ingin menimba ilmu. Seperti yang dapat dilihat, pelajar pada zaman sekarang ini lebih suka bersosial dan menyebabkan masalah disiplin semakin mudah merebak. Di sini, guru yang sememangnya mempunyai kuasa dalam bilik pembelajaran harus mengawal sikap disiplin pelajar tersebut kerana setiap masalah disiplin mesti mempunyai punca kenapa pelajar tersebut berkelakuan sebegitu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nur Aina binti Munir, akan membincangkan bahagian perbincangan yang melibatkan komponen-komponen analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Pembentukan suasana yang mempunyai aura positif adalah salah satu bahagian yang paling penting untuk pelajar serta guru. Ini adalah kerana suasana yang positif membantu pelajar untuk menjadi lebih fokus dan membantu guru untuk menjadi lebih bersemangat untuk mengajar.
Pembentukan aura positif di dalam bilik pembelajaran terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian fizikal dan bahagian mental. Kedua-dua aspek ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk aura yang membantu pelajar dan guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan. Di samping itu, guru-guru juga mengambil inisiatif menampal nota-nota ringkas di papan kenyataan. Pengurusan bilik pembelajaran yang membentuk aura positif dari aspek fizikal adalah bilik pembelajaran yang menarik ataupun penyusunan alatan seperti meja dan kerusi yang bersesuaian dengan jumlah pelajar, dihias dengan warna-warna menarik dan bertepatan dengan cita rasa guru dan pelajar. Perkara ini akan dapat membantu pelajar dan guru agar lebih fokus dan selesa dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Aspek yang kedua adalah aspek mental. Aspek mental ini dimainkan peranannya oleh guru secara besar. Contohnya, guru tersebut boleh menggunakan pelbagai cara untuk memvariasikan cara pengajaran yang diberikan kepada pelajarnya. Ini akan dapat membantu pelajar untuk berasa lebih berminat dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik pembelajaran tersebut. Apabila gabungan bilik pembelajaran yang mempunyai aura positif dan guru yang berperwatakan menarik serta cara pengajarannya yang bervariasi, pelajar akan lebih seronok dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Tambahan pula, setelah COVID-19 melanda, pandemik ini menyebabkan pelajar tidak dapat merasai suasana bilik pembelajaran yang mempunyai aura positif kerana mereka menjalankan pembelajaran secara dari rumah. Oleh itu, guru dapat menyambut peluang ini dengan menyediakan bilik pembelajaran yang dapat memupuk aura-aura positif agar pelajar tersebut kembali bersemangat untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pengurusan bilik pembelajaran yang efektif adalah pengurusan yang mampu meningkatkan kekerapan guru berinteraksi dengan pelajar. Contohnya adalah cara penyusunan meja. Penyusunan meja yang betul di dalam bilik pembelajaran membantu guru untuk lebih senang berinteraksi dengan pelajar, seperti guru-guru dapat bergerak dari meja ke meja tanpa membuang banyak masa. Ini adalah kerana pengurusan bilik pembelajaran abad yang baru adalah penyusunan meja secara berkumpulan, iaitu pelajar menjalankan setiap perbincangan akademik di dalam bilik pembelajaran secara berkumpulan. Seperti yang kita tahu, perbincangan akademik yang dilakukan oleh pelajar pada abad yang terkini adalah perbincangan secara berkumpulan sebelum mereka merujuk kepada guru. Oleh itu, mereka disusun di dalam bentuk berkumpulan, sama ada di dalam satu kumpulan itu terdapat 5 buah meja ataupun 5 pelajar, ataupun paling kurang adalah 3 orang pelajar dalam satu kumpulan dalam bilik pembelajaran tersebut. Penyusunan meja ini amat penting kerana guru-guru dapat menjimatkan masa ataupun mereka lebih senang untuk melakukan setiap perbincangan tanpa mengubah kedudukan penyusunan alatan di dalam bilik pembelajaran tersebut. Seperti yang kita tahu, penyusunan meja dan kerusi secara berkumpulan dapat membantu pelajar untuk menyuarakan pendapat dengan rakan mereka. Perkara ini juga dapat membantu guru menjimatkan masa kerana guru-guru dapat berbincang dengan beberapa orang pelajar secara serentak berbanding dengan menyuarakan pendapat kepada seorang pelajar dalam satu-satu masa. Komponen kedua bagi analisis SWOT adalah kelemahan ataupun weakness. Seperti yang kita tahu, pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 memerlukan penyusunan alatan meja dan kerusi secara berkumpulan. Jika terdapat terlalu ramai pelajar di dalam bilik pembelajaran tersebut, guru-guru terpaksa memikirkan cara untuk melakukan penyusunan meja dan kerusi yang betul. Jika guru-guru tersilap langkah dalam menguruskan bilik pembelajaran tersebut, pelajar berkemungkinan untuk berasa tidak selesa dan merasakan ruang di dalam bilik pembelajaran itu terlalu sempit dan menyebabkan mereka tidak fokus untuk melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar akan mengalami kesukaran untuk bergerak ataupun melakukan perbincangan oleh kerana ruang yang terlalu minimum. Dan guru juga akan mengalami kesukaran untuk melakukan perbincangan dengan pelajar dan menjalankan sebarang interaksi di dalam bilik pembelajaran. Di samping itu, pandemik COVID-19 juga memberi pengaruh yang besar dalam setiap penyusunan
meja dan kerusi pelajar. Oleh itu, guru perlu memikirkan cara yang baru ataupun inisiatif yang perlu mereka ambil untuk memastikan pelajar-pelajar tersebut menjalani proses pengajaran pembelajaran yang berkesan melalui pengurusan bilik pembelajaran yang betul. Antara contoh bagi menunjukkan bilangan pelajar mempengaruhi pengurusan bilik pembelajaran adalah jika bilangan pelajar terlalu ramai, mereka perlu berkongsi alatan dan perlu bekerja secara berkumpulan walaupun pekerjaan yang akan dilakukan adalah pekerjaan di dalam bengkel ataupun aktiviti di dalam makmal. Ini adalah kadang-kadang alatan yang disediakan di dalam makmal ataupun di dalam bengkel adalah terhad dan perlu digunakan secara bergilir. Komponen bagi kelemahan yang kedua ataupun yang seterusnya adalah proses penyerapan ilmu akademik oleh setiap pelajar adalah berlainan. Ini bermaksud mereka memerlukan setiap pengurusan pembelajaran yang berbeza dan masing-masing mempunyai kadar penyerapan ilmu yang berbeza dan tidak sama. Kadang-kala pengurusan bilik pembelajaran yang diambil oleh guru tersebut memberi kesukaran kepada sesetengah pelajar. Contohnya, pelajar tersebut tidak selesa untuk melakukan pembelajaran secara berkumpulan. Bilik pembelajaran yang salah mungkin akan menyebabkan pelajar tersebut ketinggalan ataupun tidak dapat memberi fokus yang lebih semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan semasa di bilik pembelajaran. Kadang-kala guru lebih selesa untuk menyusun meja pelajar tanpa bertanyakan tentang keselesaan pelajar tersebut. Contohnya, pelajar tersebut berasa tak selesa kerana dia diletakkan di hujung dan di belakang kelas berbanding dengan rakan-rakannya. Oleh itu, dia berasa tidak dapat fokus dan tidak dapat memberi tumpuan yang penuh semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita beralih kepada komponen SWOT analisis yang ketiga. Baiklah, beralih pula kita kepada bahagian ancaman. Ancaman yang pertama adalah kemudahan dan terhad menyebabkan pelajar terpaksa berkongsi. Sebagai contoh, penggunaan komputer yang terhad disebabkan bilangan komputer tidak dapat menampung bilangan pelajar di dalam sebuah kelas. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pelajar yang berkongsi komputer mudah untuk hilang tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Begitu juga dengan peralatan di makmal sains, bengkel dan juga bilik mata pelajaran. Ancaman yang kedua adalah segelintir pelajar tidak mendapat tumpuan sebelumnya. Perkara ini berlaku akibat daripada kedudukan ataupun tempat duduk pelajar tersebut berada di bahagian belakang kelas. Kita sedia maklum bahawa setiap pelajar mempunyai cara pembelajaran ataupun cara belajar yang berbeza. Contohnya, cara belajar yang memerlukan perhatian atau bimbingan secara langsung daripada guru dan bukan sekadar dalam perbincangan di dalam kumpulan semata-mata. Seterusnya, peluang. Peluang yang pertama di sini adalah membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan menggunakan sistem giliran. Contohnya, penggunaan nama sains oleh kumpulan A dan kumpulan B. Pada minggu yang pertama, kumpulan A akan menjalankan eksperimen dan membuat lab report, manakala kumpulan B akan membuat tutorial. Pada minggu yang seterusnya, minggu kedua, kumpulan A akan membuat tutorial, manakala kumpulan B akan menjalankan eksperimen dan membuat lab report. Sistem ini dapat memberikan peluang dan pengalaman kepada semua pelajar untuk mengenalikan atau tahu bagaimana cara mengendalikan peralatan mama sains. Peluang yang kedua adalah bertanyakan pendapat pelajar tentang cara pembelajaran sebelum menerapkan kedudukan mereka di dalam bilik pembelajaran. Di sini, guru haruslah mengambil kira faktor keselesaan dan mendapatkan kata sepakat dari semua pelajar di dalam kelas tersebut agar tidak menjadi satu isu ataupun alasan kepada pelajar untuk tidak mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Dan yang terakhir adalah sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PIBG dari segi kewangan. Baiklah, saya akan teruskan lagi pembentangan kumpulan kami dengan bahagian kesimpulan.
Kesimpulan yang boleh didapati daripada kajian kami ialah yang pertama, pengurusan bilik pembelajaran yang berkesan amat penting dalam menjamin kelancaran sesi pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulan yang kedua ialah semua pihak bertanggungjawab dalam memastikan pengurusan pembelajaran dilaksanakan dengan sehabis baik, terutamanya penekanan untuk mematuhi SOP sewaktu endemik COVID-19. Kesimpulan yang ketiga, yang mana yang terakhir dalam kajian kami ialah pengurusan bilik pembelajaran yang mempunyai pengaruh yang amat besar dalam membentuk kualiti pengajaran dan pembelajaran bagi guru dan pelajar dalam bilik pembelajaran. Baiklah, itu sahaja kesimpulan yang boleh didapati daripada kajian kumpulan kami. Kami akan teruskan lagi pembentangan kumpulan kami dengan tayangan poster dan tayangan video pendek daripada kumpulan kami pada tempoh hari. Untuk makluman awal kepada semua, video pendek kami terdapat sedikit gangguan pada suara. Harap semua maklum. Kasihan lagi. Baik, saya Cikgu Azmariza dan saudara Cikgu Azian. Dan apa yang saya akan jawab Cikgu Azian akan tambah lah. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Okey, baik, untuk soalan pertama, apakah faktor yang mempengaruhi keselesaan pelajar dalam pembelajaran? Maksudnya kat sini dikatakan dalam kelas. Baik, okey. Faktor yang pertama keselesaan pelajar adalah seperti mana kita kena ikut SOP. Maksudnya jarak. Kalau ikutkan sekarang, pelajar memang tidak berada dalam satu lalah. Maksudnya meja diasingkan satu-satu seperti mana susunan peperiksaan. Okey, cuma susunan berbeza dengan susunan peperiksaan antara meja kita tengok pada fizikal dulu. Maksudnya di antara meja itu keluasan atau jarak mereka adalah 1 meter. Okey, untuk pengetahuan anak-anak lah. Dan kalau untuk jarak peperiksaan dia akan 2,5 meter. Maksudnya lagi jauh. Dalam satu kelas tu mungkin ada 4 baris sahaja. Untuk pemeriksaan. Kalau biasa mungkin dalam kelas tu dalam 6 baris. Jadi dia agak sikitlah itu bahagian penjarakan daripada segi facilities lah. Okay. So untuk keselesaan pelajar lagi memang pihak college atau pihak sekolah memang menyediakan meja kerusi, lepas tu sanitizer biasalah kan. Sanitizer dan mask kalau jika ada pelajar yang harus masker, kehilangan masker. So maksudnya SOP mana kerajaan yang dah digariskan tu kami sediakan. Okay, lagi satu untuk pada awal PPTC maksudnya semuka pelajar kami ni dihilirkan, maksudnya dibahagikan kepada 2 bulan untuk keselesaan dalam SOP yang mana diberikan kepada kumpulan A. Contohnya kalau pelajar itu ada orang kelas jadi 10. Maksudnya dia akan ambil bila penggiliran tu 50% daripada bilangan pelajar. Okey, Cik Wajah nak tahu sikit selepas kalau keselesaan pelajar dalam bidang pembelajaran ni selalu pengudaraan, pencahayaan, kalau merujuk kepada pengudaraan sekarang setiap kelas memang pihak pentadbir memastikan bahawa tidak ada seorang manusia dalam kelas supaya Okey, maaf ya mencela kepada kumpulan 4. Okey, memang awak nak tunjukkan semua ke tayangan video ni? Tak Doktor, memang baru nak stop. Saya dah beritahu dia. Okay, so panduan juga kepada the next group yang mungkin nak tunjukkan tayangan, nak tunjukkan video temu bual itu. Saya bukan minta penuh ya, macam just tunjukkan klip-klip pendek sahaja. Okay, so kiranya dah habis ke pembentangan kumpulan yang keempat? Saya nak present untuk poster. Sebab tadi tak present. Okay, silakan untuk poster belum lagi. Okay, terus. Nampak ke? Nampak. Okay.
untuk poster ni kami buat di atas ni faktor. Untuk dapatan kajian ni macam kesimpulan yang kami dapat lepas kami jalankan interview. Ni kesimpulan yang kami dapat berdasarkan transkrip dan jawapan-jawapan yang kami dapat daripada Puan Azan dengan Puan Azmaliza. Untuk analisis data ni dia macam gabungan daripada kesimpulan yang kami dapat daripada interview. Lepas tu kami kaitkan dengan dapatan kajian, lepas tu kami kaitkan lagi dengan faktor-faktor yang pengaruhi pengurusan bilik pembelajaran. Untuk rujukan ni, QR code ni jurnal yang kami guna untuk rujuk tentang faktor persekitaran bagi pengurusan bilik pembelajaran. Yang ni untuk teori dan konsep. Terima kasih Doktor. Okey, tayangkan balik poster tu. Okey, kejap. Okey dah. Okey. So ini untuk sedikit teguran yang dekat sini untuk kumpulan yang keempat dan kumpulan-kumpulan seterusnya. Okey, untuk especially untuk ruang analisis data ni, dia macam ayat panjang kan. Okey, boleh edit bagi dalam bentuk point-point je. Okey, sebab macam ni bilik pembelajaran ialah merupakan tempat berlakunya proses PDP. Dia macam ayat dia macam sedebuk pula awak copy dekat maybe daripada Word, daripada laporan awak ke, dan awak paste dekat sini. So bila poster ni jadikan dia visual. Okey, visual yang kurangkan ayat tetapi hanya dengan visual itu orang tengok, orang boleh faham apa yang awak cuba sampaikan. Okey, so kena edit sikit lah part poster bahagian analisis data itu sebelum disubmitkan sebagai laporan ya. Boleh. Okey, so seterusnya ada apa lagi yang dirancangkan oleh kumpulan yang keempat? Kalau pendapat saya rasa sampai takat tu je. Okey, sampai setakat itu sahaja ya. Okey, kalau macam tu saya buka kepada Q&A. Okey, saya buka Q&A kepada semualah ahli kumpulan A ini untuk bertanyakan sebarang soalan. Kalau tadi dah dengar presentation daripada kumpulan 4 ni kan. So mungkin ahli kelas yang lain ada lagi nak tanya apa-apa lagi kepada kumpulan yang keempat. Nurhanis, pejam mata dah tu. Buka mata sikit. Nurhanis. Okey. Okey. So ada sebarang soalan nak ditanyakan? Assalamualaikum dan salam sejahtera Dr. Izazul dan rakan-rakan dan juga rakan pembentang. Tahniah kerana telah selesai sesi pembentangan. Okey, soalan saya untuk rakan pembentang, pada pendapat anda semula, memandangkan tidak semua sekolah mempunyai bilik pembelajaran atau bilik sumber yang lengkap, contohnya bilik sains dan bilik sains yang digabungkan kan, terutamanya bagi sekolah yang mempunyai masalah kewangan. Adakah wajar bagi pihak kerajaan untuk membantu sekolah-sekolah tersebut yang mana tidak mempunyai bilik pembelajaran tu supaya kualiti pembelajaran akan meningkat? Itu sahaja soalan saya. Saya nak cuba. Pendapat saya, kalau kita cakap pasal wajar, pihak kerajaan memang perlu bantu selagi boleh bantu. Tapi kita kena ambil kira tentang ruang. Kan bilik pembelajaran mesti nak makan ruang yang banyak kan. Kita nak tambah ruang yang baru. Sebab mostly kerajaan tak boleh nak bantu sebab diorang kena buat ruang yang baru. In case kalau kata kerajaan tak mampu ataupun memang banyak kekangan yang kita nak buat untuk tambahkan bilik pembelajaran ni, alternatif ni boleh dibantu daripada personality guru. Guru boleh memvariasikan cara dia mengajar dan dapat, walaupun dia stay di dalam bilik yang sama, bilik pembelajaran yang sama, tapi cara dia mengajar ataupun cara dia interpret subjek-subjek yang dia ajar kepada pelajarnya boleh bagi feel dekat pelajar dia bahawa pelajar tersebut berada di bilik pembelajaran yang spesifik lah, walaupun diorang tak duduk di bilik pembelajaran yang macam sekolah-sekolah lain, dia asing kan, bilik pembelajaran untuk mama sains, mama biologi. So dia depends untuk guru. Tu in case kalau kata kerajaan memang tak mampulah nak bantu
sekolah tu untuk ada bilik pembelajaran. Tapi pendapat saya memang kerajaan sepatutnya bagi peluang untuk setiap pelajar di sekolah rasa macam mana bilik pembelajaran tu. Sebab kita nak bagi fair untuk student rasa semua benda. Terima kasih. Ada yang nak tambah ke daripada grup 4? Saya nak tambah sikit, saya setuju dengan pendapat Aina yang bagi tahu memang wajar tapi kena tengok dari segi kewangan yang diperuntukkan jugalah sebab setiap sekolah dia akan diberikan peruntukan. Kalau nak buat contohnya kekurangan mak-mak tadilah macam 3 dalam 1. Kalau nak buat mama baru dia kena sistematik dari segi keselamatan macam Dr. Aziza bagi tahu tadi. Tempat penyimpanan bahan juga mesti teratur and terjaga. Lepas tu kalau nak buat bangunan selalunya kena ambil kira dari segi macam banyaklah gaji pekerja yang kena buat, kena ambil kira juga saiz kelas yang akan dibuat lagi. Jadi macam yang Aina bagi tahu tadi lah, cikgu tu mungkin boleh tayangkan video. Contohnya kalau buat eksperimen kita tak dapat buat secara banyak ataupun kekurangan kelengkapan, kita boleh tengok dari video klip yang ada kat YouTube. At least student dia dapat tahu juga cara mengenalikan sesuatu tu lah, apa orang kata tu, peralatan sains lah atau peralatan yang lain macam tu. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada Aisyah Najiha yang bertanya dan juga respon yang diberikan oleh kumpulan yang keempat daripada Aina dan juga Regina. Okey, betul. Ini berkaitan dengan ruang lah. Kerajaan ataupun KPM lah. Dia memang akan bagi duit. Memang ada peruntukan. Okey, tetapi dia kembali kepada macam yang saya cakap tadi, sekolah tu dia sekolah lama ke sekolah baru. Dia cabaran sedikit untuk kita mewujudkan banyak bilik pembelajaran. Macam awal-awal tadi pun masa intro saya dah tunjukkan. Kita akan ada makmal sains, bengkel semua tu, itu adalah boleh dikatakan paling basic lah, setiap sekolah dia akan ada. Okey, tetapi yang belah kanan slide tadi yang saya kata bilik bahasa Melayu, bilik matematik tu kan, bukan semua sekolah ada. Sekolah saya dulu pun tak ada. Kan? Sekolah saya dulu ada makmal sains, ada bengkel, KH, ada makmal komputer. Tetapi bilik bahasa Melayu, bilik bahasa Inggeris itu tidak ada sebab sekolah saya sekolah lama. Sekolah lama dekat sini ialah sekolah yang dibina 2000 dan ke bawah. 99, maksudnya biasa sekolah lama ni ialah 2000 ke bawah. Ada sekolah lama yang dibina tahun 70-an lagi, 80-an lagi. So sekolah-sekolah lama ni dia kecil. Bila dia kecil, so kita cannot simply walaupun KPM kata setiap sekolah digalakkan, contohnya kalau subjek matematik dia kena ada bilik matematik kan, tapi tak ada bilik. Tak ada bilik, tak ada ruang. Kita cannot simply nak wujudkan. Okey. Ataupun kita tak bolehlah nak korbankan. Saya kongsikan satu kisah. Ini berlaku di sekolah rendah. Okey, di salah sebuah sekolah dekat area Tanjung Malim ni juga. Okey, sekolah rendah. Okey, sekolah tu memang sekolah tu kecil. Padang pun tak ada. Okey, jangan terkejut. Ada sekolah, tak ada padang. Tak ada padang sekolah. Sebab apa? Sekolah tu sekolah lama. So, bila pelajar makin ramai, dia kena bina bangunan baru. So, part mana yang dia akan bina bangunan baru tu? Tak padang lah. Dia akan ambil sikit tanah tu kan area padang. Sudahnya, padang tu tak ada. So student tu dia kena keluar, kalau PJ ke apa dia kena keluar daripada sekolah tu, dia pergi pinjam padang majlis daerah. Dan ada setengah sekolah, jangan terkejut, padang dia seberang jalan. Okey, padang dekat dalam pagar sekolah tak ada. So pelajar dia nak PJ ke, nak berlatih sukan, bola sepak ke, bola jaring ke apa, kena cross jalan dan pergi dekat seberang jalan. Padang dia dekat seberang jalan. Ada. Di Kampar atau di Tapah, area situ. Saya pernah pergi ke sekolah itu. Okey, so kembali kepada isunya tadi ialah kerajaan boleh bagi duit. Peruntukan ada. Tetapi ruang dekat sekolah itu sendiri yang tidak cukup. So apa jadi kepada sekolah itu tadi? Dia nak wujudkan bilik matematik. Sekolah rendah itu dia nak wujudkan bilik matematik. Okey, tapi tak ada bilik. Yang lain tu semua bilik darjah, semua kan tak occupied. So pilihan yang ada ialah dia pergi tukar bilik muzik jadi bilik matematik.
Okay. So nampak tak? Even dekat situ kita boleh nampak macam layanan terhadap mata pelajaran itu sedikit berbeza kan. Sebab macam bilik muzik, mungkin subjek muzik tidak diberikan penekanan sangat ke apa. So mungkin pihak sekolah merasakan tukarlah bilik muzik ni jadi bilik matematik. Ini senior anda sendiri pernah buat kajian di sekolah berkenaan. Sebab masa mereka pergi buat PBS di sekolah berkenaan, mereka rasa pelik. Kenapa banyak alatan muzik berada di luar daripada bilik? Rupanya sebab bilik muzik itu hendak ditukarkan menjadi bilik matematik. Okey, disebabkan oleh kekangan ruang. KPM, again, dia akan bagi duit. Tetapi sekolah itu sendiri yang tidak mampu nak menampung, nak mewujudkan disebabkan oleh kekangan ruang. Dan masalah ini sering berlaku dalam kalangan sekolah-sekolah lama. Kalau sekolah baru tak apa, sebab bila kita nak bina sekolah baru, KPM dia dah bagi satu plan kepada konsultan dan juga kontraktor itu, okay, these are the rooms yang kita nak. Kita nak ada makmal, kita nak ada 3 makmal atau 4 makmal, kita nak ada bengkel, kita nak ada makmal komputer, kita nak library seluas ini, kita nak bilik kaunseling seluas ini, kita nak bilik disiplin seluas ini. Kan, kita nak setiap subjek ada bilik dia. Bilik matematik ada, bilik sains ada, bilik pendidikan Islam ada dan sebagainya. Okey, so sekolah itu dibina dengan accommodate kehendak KPM. Kalau sekolah baru. Tapi kalau sekolah lama, macam bilik-bilik mata pelajaran tidak menjadi satu keperluan kepada sekolah-sekolah yang dibina tahun 60-an, 70-an dulu. Tapi bila dah masuk tahun 2000, jadi keperluan. So dia kena, sekolah itu nak accommodate permintaan KPM itu sebenarnya satu cabaran. Later on bila anda posting, anda tengoklah. Okay, anda posting ke sekolah yang baru ataupun anda posting ke sekolah-sekolah yang lama. Dan cabaran dekat asas sekolah itu terutama sekali bagi menyediakan macam-macam bilik yang KPM nak sekarang ni sebenarnya sukar juga untuk dicapai. Okay. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak tanya satu soalan kepada kumpulan yang keempat. Okay, so zaman sekarang ni kan kita belajar menggunakan pendekatan PAK21 lah kan. Adakah sekarang ini selain daripada belajar dekat dalam bilik darjah, selain daripada belajar dekat dalam makmal ataupun mana-mana bilik pembelajaran, kat mana lagi pelajar boleh belajar? Dekat sekolah lah kan, di sekolah. Jangan cakap dalam talian ni kes lain kan. Maksudnya di sekolah itu sendiri. Maksudnya pembelajaran secara bersemuka. Selain daripada dalam bilik darjah, selain daripada dalam bilik-bilik pembelajaran. Selain daripada itu, adakah pembelajaran itu boleh berlaku di mana lagi kalau di sekolah? Saya cuba lah Dr. Yes, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri masa tu Form 1. Jadi waktu tu sains lah, mata pelajaran sains, tapi kira macam tu. Cikgu tu, dia nampak student banyak sangat dah mengantuk. Jadi dia buat satu cara. Jadi kita akan belajar sambil berjalan. Dia akan bawa kami berjalan untuk mengenali nama-nama tumbuhan yang ada kat sekolah. Di situ ada macam-macam taman lah. Tapi jarak di antara taman tu agak jauh juga. Memang berpelahlah student. Tapi dalam masa yang sama student tu belajar juga. Baru dia tahu ini nama pohonnya apa dalam bahasa ni. Pokoknya apa, bunganya apa juga. Lepas tu cikgu tu pun dia ada bagi tahu juga, contohnya cara-cara ni macam mana nak tanam, ataupun dia agak di luar dari subjek sains tapi dia macam ilmu juga, ilmu kepada general kepada semua orang. Jadi itulah salah satunya kot yang pengalaman sendirilah. Yang lain ada nak tambah? Okay, terima kasih Regina. Okay, menarik kan cara cikgu itu. Okay, so pelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dan jangan limitkan pembelajaran itu hanya berlaku dekat dalam bilik darjah ataupun dalam bilik pembelajaran. Maksudnya, contohlah selalu belajar dalam bilik darjah. Okey, sekali-sekala bawalah keluar pergi belajar dekat library, pergi belajar dekat makmal komputer, pergi belajar dekat bilik-bilik pembelajaran yang lain kan. Okey, and then nanti minggu depan nak bawa keluar around kawasan sekolah pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting ialah sesuaikan apa dia topik yang awak nak ajar dengan kaedah yang anda nak gunakan. Okay, so itulah satu contoh pembelajaran yang menarik. Belajar masih lagi, contohlah kalau belajar sains kan. Okay, mungkin nak belajar mengenai pokok-pokok pada hari itu, penamaan pokok dan sebagainya, fisiologi ke apa ke kan.
Okey, so boleh bawa aja pelajar itu raun kawasan sekolah. Okey, ada lagi ke? Okey, Jimmy Ho nak kongsikan belajar geografi jalan di padang dan masuk hutan tepi sekolah. Okey, boleh juga. Dan mungkin kalau beberapa kelas boleh digabungkan bersama, maksudnya pembelajaran itu, topik untuk sekian-sekian topik itu, contohnya mengajar geografi tingkatan 3 contohnya. Ada beberapa orang cikgu geografi yang akan mengajar kelas yang berbeza kan. Okey, awak boleh je gabungkan 3 atau 4 kelas bersama, okey, untuk belajar topik yang sama. Okey, so bolehlah buat aktiviti ke apa yang berkaitan. Begitu juga kalau macam pembelajaran nak belajar, kalau pendidikan Islam nak belajar solat kan. Okey, selain daripada duduk belajar dalam bilik darjah, you apply ke solat itu, pergi dekat surau, pergi dekat musola. Dekat sekolah dia akan ada musola, ada surau kan. Okey, so belajar dekat situ. Belajar solat itu, skill itu, psikomotor itu. Sebab kita belajar solat ni, kita bukan belajar dengan hanya tengok video. Kan? Kena buat. Murid itu sendiri kena buat. Belajar ambil air semayang, ambil wuduk. So kena buat. Kan? Dan sebenarnya ada sesetengah sekolah dia amalkan solat zuhur itu secara berjemaah di sekolah sebelum pelajar balik. Okey, itu juga sebenarnya sedang berlaku pembelajaran secara tidak langsung. Okey, ada setengah sekolah dia bina Kaabah dekat area surau. Dia bina Kaabah kecil, mini Kaabah. Sebab dia nak ajar mengenai haji dan umrah. Okey, so itu juga ialah satu pembelajaran. You all belajar haji dengan umrah pendidikan Islam tingkatan 4 atau 5 kan. Saya pun dah lupa silibus dia. Okey, tapi kiranya nak belajar mengenai tawaf dan sebagainya. Okey, so satu replika Kaabah dibina di surau. Okey, jadi dekat sini pembelajaran bukan hanya terhad ke dalam satu ruang yang tertutup 4 segi. Ada dinding dekat sekeliling, sama ada bilik darjah ataupun bilik pembelajaran. Okey, kalau kita belajar di luar daripada bilik-bilik pembelajaran itu, okey, surau ke, kantin ke, padang ke. Okey, kalau yang belajar PJ kan, pendidikan jasmani. Kalau belajar pendidikan kesihatan, awak belajar dalam bilik darjah. Pendidikan jasmani, awak belajar dekat padang. So, padang itu sendiri adalah tempat untuk kita belajar. Cumanya kita tak panggil padang, kita tak panggil surau itu sebagai bilik pembelajaran. Kita panggil ruang, space, learning space. Okey, ruang pembelajaran. So sekarang ni bila-bila masa di mana-mana pun pelajar boleh belajar. Okey, so itulah ruang pembelajaran. Okey, so itu soalan pada saya. Yang lain? Ada lagi soalan daripada kumpulan yang lain? Mentang-mentang lah kumpulan ni tak buat kuis kan, senyap je you all kan. Doktor ada kuis sebenarnya tapi saya terkejut doktor cakap Q&A terus tadi. Oh ya ke? Sorry, teruskan ke Q&A sebab you all kata apa dah habis kan? Oh, I ingatkan macam wajib buat kuis ni. So macam mana pun kena buat kak. Okay. Tak apa. So kiranya kuisnya memang ada lah. Ada. Okey, kalau macam tu kita buat kuis lah Okay. Okey. Doktor. Tak apa. Okey, sekejap. Okey. So menarik juga ya, sementara Nur Aina sediakan kuis, menarik juga pengalaman yang dikongsikan oleh Nasrul Amir. Belajar di kantin. Cikgu sejarah gabungkan 3 kelas sekaligus di kantin. Biasa belajar di kantin. Nasrul Amir prep kat kantin ya. Okay, so macam-macam cara lah yang boleh dilakukan zaman sekarang lah, okay, untuk mengajar dan belajar. Jangan limitkan kreativiti anda hanya dalam ruang bilik darjah. Okay? Doktor, Ya, maaf mencelah. Boleh saya tanya doktor lah? Ya, boleh. Kalau situasi macam ni kan, misalnya kalau kita telah diposting ke satu sekolah tu, tapi sekolah tu tiada bilik sumber bilik pembelajaran macam contohnya bilik geografi. Jadi kalau kita sendiri sebagai cikgu, kita sukarela nak memberi nak menubuhkan bilik tu bolehkah dengan menggunakan wang kita sendiri?
Okey, yang pertama adalah ruang. Bukan wang sahaja. Ruang tu dulu. Okey. So isunya sama macam saya cakap tadi. KPM pun ada duit. Okay, KPM pun ada duit. Dia boleh bagi. Tapi sekolah tu ada space ataupun tidak. Ada ruang ataupun tidak. Okey. Kalau sekiranya sekolah ada ruang tapi kecil. Orang kata macam mungkin anda sebagai guru baru anda nak mulakan langkah pertama kan sebelum dapat bilik yang besar, apa kata sediakan prepare lah dulu satu bilik yang kecil kan. Kiranya kena bermula juga kan. Boleh. Okey, boleh. Okey, yang pertama dekat sekolah kena bincang dengan pengetua atau PK1 ruang mana yang boleh diambil. Tapi saya nasihatkan jangan ambil ruang subjek lain. Be fair dekat subjek lain. Okey, saya tak naklah jadi nanti kes ambil ruang ataupun bilik muzik untuk diberikan kepada bilik matematik kan. Tak naklah jadi macam itu kan. Okay, so biar ruang yang ada tu maksudnya ruang itu memang tidak terpakai. Okay, satu contoh ruang yang tidak Okay, satu contoh ruang yang tidak terpakai contohnya ialah Nurul Farhani boleh off-kan audio tu. Okay. So satu contoh ruang yang tidak terpakai ialah kalau sekolah anda dulu ada kabin, tahu kabin mana nak cakap? Kabin dia selalunya ada sesetengah sekolah dia ada kelas kabin tau. Dulu masa sekolah tak habis lagi dibina tapi dah nak ambil pelajar, dia akan ada certain kalau anda tengok ni, anda tengok yang cikgu-cikgu yang tak vaksin, saya rasa viral juga yang dia viralkan dia kena diletakkan di bilik yang kabin panas semua tu kan. Itu ruang-ruang yang tidak terpakai dekat sekolah. Ada setengah sekolah dia ada bilik kabin macam itu. Okey, dan memang tak digunakan lah untuk bilik darjah sebab dia tak kondusif, dia panas. Okey, so untuk bilik pembelajaran mungkin tengoklah anda boleh ubah suai ruang-ruang yang tidak diperlukan ini. Anda boleh mulakan untuk mewujudkan bilik-bilik pembelajaran anda sendiri. Okey, tapi jangan kacau bilik orang lain lah. Okey, bilik subjek lain. Okey, yang kedua, yang pertama dapatkan ruang. Yang kedua, wang pula. Okey, anda boleh mulakan dengan duit anda sendiri. Tapi untuk sustain, okey sampai bila kan anda nak guna duit sendiri kan. So untuk sustain, boleh tengok tabung manalah yang sekolah anda ada. Selain daripada tabung peruntukan daripada KPM, could be sekolah itu ada tabung amanah dia sendiri. Tabung yang tabung PIBG, tengok dekat mana yang anda boleh boleh guna duit itu. Okay, so sebenarnya boleh je kalau anda nak ambil inisiatif mewujudkan bilik yang tidak wujud itu. Tapi peringatan saya yang pertama jangan ambil bilik orang lain dan pastikan dapat persetujuan lah daripada pengetua PK1 dan sebagainya untuk mewujudkan ruang itu. Tak ada masalah. Okay. Okay, boleh teruskan dengan kuis. Ada 7 minit lagi, Kod B akan tertarik ke belakang sikit lah ya. Kita punya kelas ni. Okey, boleh teruskan dengan Kahoot. Silakan. Masalah. Okay, kawan-kawan boleh masuk Kahoot. Kenapa dia start sendiri? Sekejap. Buat balik. Sekejap. Sekejap. Sorry ya Allah. Sekejap saya buat balik. Maafkan saya. Sebentar. Okay. Dia auto start ni.